Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Anir Raizal bin Abdullah 03DDT2.F 1012 dan kawan saya iaitu Saya Muhammad Adi Amin bin Abdul Manaf dan nombor metrik 03DDT2.F 1025. kami akan sharing knowledge macam mana kami dapat 4.0 ataupun 3.5 ke atas. Okay, let's discuss. Apa yang akan dapat dari slide ini adalah study tips and how to score in programming subject. Study tips. Yang pertama adalah set clear goal. Apa itu set clear goal? Set clear goal ni adalah apa yang kita ingin capai ataupun objektif yang jelas dalam fikiran kita untuk mencapai sesuatu benda. Okey, matlamat itu boleh terdiri daripada menguasai konsep yang mencabar ataupun bersedia untuk ujian yang akan datang. Contohnya, kita berhasrat untuk mencapai pointer yang 3.5 ke atas. Itu adalah satu matlamat yang jelas untuk membantu kita kekal fokus dan bermotivasi. Yang kedua adalah solat. Kita sebagai seorang pelajar Muslim, kita hendaklah menjaga solat 5 waktu supaya hidup kita dirahmati oleh Allah SWT. Dan jangan lupa berdoa. Yang ketiga adalah fokus in class. Kita sebagai seorang pelajar ni, kita kena seharusnya ataupun hendaklah fokus dan peka apa yang pensyarah kita sampaikan, apa yang ilmu yang dia sampaikan kepada kita. Kerana apabila kita fokus di dalam sesuatu kelas, kita akan automatically akan lebih memahami apa yang diajar. Yang keempat adalah write note. Kenapa kita perlu menulis nota? Kerana kadang-kadang apa yang disampaikan pensyarah tersebut kita tak boleh ingat. So bila kita tulis nota, kita yang pertama kita dapat mengingati nota yang kita tulis dan boleh dibuat rujukan pada masa akan datang. Yang kelima adalah review and revise. Kita kena ulang kaji apa yang lecturer kita ajak pada hari ini. Bila kita buat ulang kaji, kita akan membantu kita lah meningkatkan pengetahuan kita supaya ilmu yang kita dapat tu masih segar dalam fikiran kita. Bila kita nak nanti, kita boleh access je dia. Yang kena adalah practice with past paper. Makna kata kita cari contoh-contoh soalan SEM lepas untuk kita buat rujukan. Bila kita buat latihan ataupun kita cuba untuk jawab soalan yang diberikan dalam kertas tu, so apabila nanti kita exam, kita akan ingat apa soalan yang dia nak, apa jawapan yang dia nak. Okey, seterusnya adalah macam mana kita nak skor dalam subjek-subjek programming. Okey, mostly untuk coding punya final assessment ataupun final exam lah. Okey, yang pertama adalah don't focus on only a small thing. So dekat sini yang saya ingin maksudkan adalah apabila kita nak buatkan satu sistem tu, kita jangan ambil masa terlalu lama untuk fokus kepada satu-satu function tu. Contoh kita tak tahu nak buat function tu kan, mengikut kehendak soalan. So kita tinggalkan dulu, kita buat yang kita boleh buat. Okay. So apabila kita dah siap, boleh kata 80% siap dan ada benda-benda yang tertinggal tu, baru kita fokus balik. Kita cuba untuk solve lah, mengikut masa yang ditetapkan. Okay. Yang kedua adalah kita menggunakan ChatGPT secara efisien ataupun menggunakan mana-mana source secara efisien. Ini saya nak maksudkan adalah apabila kita contoh kita nak search tentang coding, ChatGPT ke ataupun mana-mana daripada Google, kita jangan copy sebiji-sebiji apa yang
kita dapat daripada Google tu, kita boleh try untuk kita fahami konsep macam mana coding tersebut berfungsi dan kita apply sendiri, kita tulis sendiri. Salah pun tak apa, kita try and error lah. So supaya benda tu kita boleh gunakan sehingga final exam. Sebab dalam final exam tak ada ChatGPT ni. So dia berdasarkan apa yang kita faham lah, mengikut konsep yang ada dalam coding ni. Okay. Yang seterusnya adalah don't rely too much on Google when problem solving. So benda ni boleh kata lebih kurang dengan ChatGPT tadilah. So kalau kita terjumpa sesuatu error dalam kita punya coding tu, jangan say Google lagi. Kita try untuk tengok, cari sendiri, kita debug sendiri kat mana yang berlakunya error tu dan kita cuba solve sendiri. So kalau habis kuat tak jumpa pun, baru kita pergi kat Google lah untuk kita solve kan, dan cuba fahami macam mana cara untuk solve benda tu. Okay. Yang seterusnya adalah try using only one method first. Okay, benda ni boleh kata contoh, kita ada contoh selection, kita ada if else, kita ada if, kita ada switch case. So benda tu is the best untuk kita fokus satu method dulu. Kita cuba mahirkan satu method tu, kita guna untuk 2-3 projek ataupun assignment. Seterusnya baru kita jump kepada kedua, supaya benda tu kita boleh cekak lah. So macam mana persoalan kita boleh guna method-method yang kita belajar tu, sebab kita dah mahir. Okay. Tips yang seterusnya adalah in OP, main method is the last thing we created. Jadi maksudnya kat sini dalam Java, subjek Java programming, jadi kita bermain dengan banyak kelas, betul. So it's the best untuk kita apply dulu apa yang soalan minta. Contoh kelas dia ada berapa, lepas tu dalam tu dia ada function apa, method apa semua. Itu adalah untuk kita buat awal-awal. Sebab kalau kita mula daripada main method ataupun main class ni, kita akan ubah-ubah main method tu. Sebab nanti ni waktu kita dah siap dah main method, contoh kita buat awal-awal main method, kita dah buat method ke link, lepas tu tiba-tiba kelas tu kita dah dapat idea nak buat benda lain kan, kita nak ubah. So kita akan kena ubah pula main method dekat main kelas tu. Jadi tipsnya adalah untuk kita buat kelas-kelas yang lain dulu, dan yang terakhir baru kita buat untuk main method, iaitu test untuk kita call semua function ataupun method yang ada dalam kelas lain tu lah, untuk program kita bergerak. Okay, seterusnya adalah save exercise and source file in your device. So ni sebagai untuk kita ulang kaji lah waktu kita nak final exam ni. Instead of kita buka nota yang teorinya kebanyakan kita dah tahu, kita duduk tengok slide dah lah banyak kan. Takkan kita nak ambil masa waktu nak final exam tu nak buka semua nota tu. Jadi lebih baik untuk kita save dalam kita punya device, supaya nanti nak final exam kita tengok je kod-kod tu, kita faham macam mana konsep dia, kita ingatkan balik macam mana coding tu berjalan apa semua. So bila kita tak faham, baru kita cuba rujuk nota lah. Okay. Seterusnya adalah focus when lecturer giving the lecture. So ni orang kata klise lah, boleh kata nak kena fokus yang kelas. Jadi tapi benda ni memang betul lah, dia lebih baik untuk kita fokus dalam kelas, supaya bila kita nak buat revision ataupun ulang kaji, kita tak perlu ambil masa untuk kita fahamkan balik. Faham? So bila kita buka nota, oh ni puan ataupun tuan dah ajar ni sebelum ni, so kita dah ingat dah macam mana, kita dah faham dah. So dia ambil masa lebih singkat lah untuk kita ulang kaji sesuatu konsep ataupun coding. Okay. Seterusnya adalah don't be too advanced when learning. Ni boleh kata
kita ikut flow yang lecturer kita ajak. So kita tak payahlah duk ambil daripada Google apa benda-benda yang kita tak faham pun kita apply dalam kod kita. So better kita biar aja daripada bawah kita slow dan kita pertikatkan lagi kita punya coding lah. Okay, seterusnya adalah try to do it yourself. So benda ni boleh kata dalam kelas lah, kita punya aktiviti ataupun lecturer bagi kita untuk buat coding ke apa kan. So kita kalau boleh jangan tiru kawan lah, sebab kita punya mindset ataupun cara otak kita bekerja tak sama dengan orang lain. So kawan ni dia akan implement dengan cara dia dan kita akan implement cara kita. So dia takkan sama. Boleh kata mustahil lah kalau kita compare dengan kawan kita tu sebiji-sebiji kalau kita buat sendiri. Okay, yang seterusnya adalah understand your code ni. Macam saya cakap tadi lah, untuk kita slow je, kita cuba faham apa yang kita belajar dan jangan terlalu advance lah. Kita cuba faham apa yang kita buat. Okay. Yang terakhir adalah contribute in your group project. So benda ni samanya dengan try to do it yourself. Kita kena ambil part supaya kita terbiasa dengan coding-coding ni, supaya bila nanti pada final exam kita boleh jawab lah, sebab practical skill kita dah tinggi. Okay, yang terakhir sekali adalah research suggestion. Jadi ini adalah antara website yang saya boleh suggest lah untuk kamu semua buat research dalam programming ni. Yang pertama adalah W3 School. Website ni dia ada banyak programming language, so boleh explore sendiri. Dia ajak daripada konsep dia, macam mana syntax dia mengikut language yang kita nak lah. Okay. Dan yang kedua ni adalah Stack Overflow. Jadi website ni dia untuk, saya selalu search website ni untuk solve problem yang susah lah, yang saya tak boleh jawab. So dekat sini kita boleh tengok, sebab yang bagi solution kepada problem yang kita hadapi itu adalah mostly programmer yang dah ajar apa semua. So kita boleh tengok implementation yang berbeza untuk kita solvekan kita punya problem. So benda tu boleh bagi kita banyak knowledge lah untuk kita pelajari. Okay, saya rasa sampai itu saja kami punya pembentangan. Terima kasih.